Ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan pada rakan-rakan alam cyber. Kita pagi-pagi tengah nak kira akaun lah. Macam-macam nak kira akaun lah. Sewa, repair kereta, makan minum, gaji, hotel, expenses. Boleh tahan tak? So, saya sebagai usahawan tiap-tiap bulan memang check account. Kita check account yang mana kita nak tahu berapa perbelanjaan kita dan juga cara nak selesaikan benda-benda ni. Banyak kat dia. Cleaning virus. Macam-macam. Jadi kita kena build kan, sebab nanti kita nak masuk untuk kira kita punya tax kan. Repair kereta. Biasa usahawan memang confirm lah kena ngadap macam ni. Tak kira lah apa dua bidang kan. Teng. Sale ada 3,000, belanja 11,000. Tak ke masak kepala. Ni bulan Januari ke Februari ni, bulan lepas. Sale ada 3,000, belanja dalam 14,680. Ni kawan-kawan yang usahawan selalu kena buat lah benda ni, sebab kita nak check kita punya expenses. Bulan 12 sale ada dalam 5,000, belanja ada dalam 11,000. Berasak kepala tu. So apa yang saya nak sharing hari ni, bukanlah saya nak sharing betapa berasapnya kepala untuk settlekan bil-bil ni semua, tapi saya nak sharing ialah berkenaan dengan cara kita sebagai usahawan, yang mana dengan kita buat sedikit investment, kita dapat selesaikan kita punya komitmen bulanan. Settle. Dengan kita buat beberapa investment, kita boleh selesaikan kita punya komitmen bulanan. Sambil tu kita boleh tambahkan lagi aset syarikat kita. So ada beberapa perkara. So kawan-kawan ada yang nak tanya, boleh tanya. Kita live dari dekat Seri Kembangan. Biasanya benda-benda yang kita nak bayar ialah sewa kedai lah. Sewa kedai, gaji staf, bil api, air, internet, duit untuk reinvest. Ini biasa kita nak buat untuk marketing, hutang syarikat dan juga petty cash. Itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aspek ni kita nak kena nak kena kemaskan lah. Untuk apa dua syarikat yang kita buat. Kita buat syarikat makanan tu, kita buat syarikat kenderaan tu, apa juga company yang kita buat, kita nak kena settlekan 6 perbelanjaan ni. So antara cara yang saya telah buat daripada last year, sebab orang beli barang, orang beli produk, orang beli servis bukan selalu dan bukan hari-hari. Kalau kedai makan lain cerita. Kedai makan lain cerita. Sebab apa? Kedai makan orang datang makan hari-hari. Tapi barang yang saya jual ataupun ada usahawan jual
peti sejuk. Usahawan jual apa lagi? Kereta. Usahawan jual rumah. Orang beli sekali je. So dia bila orang beli sekali, orang bukan beli hari-hari. So perbelanjaan bagi satu-satu syarikat tu memang ada. Contohnya orang beli mesin mining, yang mana kawan-kawan tengok kat belakang ada berpuluh mesin mining. Bila orang beli mesin mining tu punya tahap kapasiti hidup. Dan cerita macam kita beli lampu lah, mentol. Kita beli mentol boleh tahan 10,000 jam. So selagi dia tak rosak, orang takkan beli lagi. Beli mesin mining, selagi mesin tu tak rosak, selagi boleh pakai, boleh repair, dia akan gunakan lagi dan dia takkan beli lagi. Itu dalam industri yang saya dah ceburi daripada 2015. So bila tak ada pembelian, so usahawan-usahawan akan cari alternatif. Macam mana? Sewa kedai tetap kena bayar, gaji staff tetap kena bayar, kita punya expense lain, bilateral, bilapi, internet, benda-benda ni semua nak kena bayar. So apa yang perlu kita buat ialah kita kena standby kan backup untuk bisnes kita. Alhamdulillah kita daripada tahun lepas, dalam 7 bulan lah, saya telah gunakan investment dalam Lipoyu untuk membayar expenses company saya. So bagi kawan-kawan yang nak dapatkan info, saya ada sharing dalam posting ni. Jangan risau, klik je dekat blogspot tu, dekat business online profit padu. Kawan-kawan klik je, terus dia ada dia punya step dia. Dengan kita invest, tapi kena invest besar lah, sebab kita tengok kita punya perbelanjaan syarikat, kiranya kita nak pakai dalam 10 ke 15,000. Contoh, kita ambil figure yang paling senang, 10,000. So kita nak kena invest satu amount yang boleh mendapatkan profit untuk cover kita punya expense bulanan. Kita nak kena invest satu amount yang mana boleh dapat cover kita punya expense bulanan. Contohnya expense bulanan kita 1,000 je. So kita kira lah berapa yang perlu kita guna, berapa yang perlu kita invest, supaya duit yang kita invest ni tak hangus. Duit yang kita invest ni tak hangus. Dalam masa yang sama, duit ni boleh bantu company kita untuk settlekan komitmen-komitmen bulanan kita. Ni salah satu strategi lah yang mana kawan-kawan boleh apply, dan kawan-kawan boleh check dalam blog yang saya share dalam posting ni. So kalau ada nak tanya, boleh tanya. Kalau nak tanya, boleh tanya. Settle belaka bos. Bil bukan sikit. So antara cara dia ialah kita kira berapa kita nak pakai bulan-bulan untuk komitmen kita. Contohnya kita ambil satu perniagaan yang mudah lah, macam orang meniaga nasi lemak tepi jalan, yang dulu saya jual. So bila meniaga nasi lemak tepi jalan, bulan-bulan nak pakai 2,000. Nak pusing duit. Nak beli ayam, nak beli sotong, nak beli udang, nak beli beras, nak beli macam-macam lah barang-barang untuk buat nasi lemak ni. So bulan-bulan nak kena pakai 2,000. Caranya ialah dengan kita kira berapa yang perlu kita dapat untuk dapat RM2,000. Berapakah jumlah wang yang perlu kita invest untuk dapat RM2,000 untuk cover perbelanjaan nasi lemak, perniagaan nasi lemak. Perniagaan nasi lemak akan jalan macam biasa. Tapi sekiranya ada hari-hari lompong, biasalah kita berniaga kan. Kita berniaga nasi lemak dalam 4 tahun lah. Berniaga nasi lemak dalam 4 tahun. Ada hari orang beli, settle semua kita punya nasi lemak. Kita baru buka kedai, orang dah tak sapu semua. Ada hari tak ada orang beli. Jenuh makan sendiri, makan nasi lemak hari-hari kan. So untuk cover hari-hari yang tak ada, ataupun hari-hari yang ketika sale tak berapa nak jalan, metod yang paling saya nak recommend ialah kita invest lah. Kita invest dalam certain amount dan kita kira, okay, contohnya kita nak dapatkan, biasa before you bagi 7 ke 20%. Kita ambil paling sikit 7%. Berapa yang kita perlu dapat untuk dapat 2,000? Berapa yang perlu kita invest untuk dapatkan 2,000? Senang je pakai kalkulator. Sambil tu simpanan kita tak hilang. Dan kita dapat gunakan 7 ke 20% kita untuk cover
investment kita, untuk cover perbelanjaan kita selama sebulan. Kita ambil tadi 2,000 figure. So 2,000. So untuk 2,000 kita nak kena ada, kita tengok SE dulu. Dapat sikit cara nak kira. Kita tengok dekat duit Malaysia 2,000. So 2,000 dalam $476 kita perlukan, $476. So kita buat kira-kira kita 476 kata 480 lah. Kita ambil 10,000 kali 0.07. Dah terlebih 700. Kita ambil 8,000 lah. 8,000 kali 0.07. Dah terlebih juga. Kurangkan lagi 7,000 pula kali 0.07. Dah dapat. Dalam 7,000 USD. 7,000 USD kita simpan dekat Before You, kita akan dapat 490 USD tiap bulan. So 490 dah cover lah kita punya expenses, yang mana kita bulan-bulan kita nak RM2,000. Saya ambil contoh case tadi, meniaga nasi lemak. Meniaga nasi lemak. So kita simpan dalam 7,000 USD, kita dapat 490 USD bersamaan dengan RM2,054. Okey, itu je yang saya nak share untuk hari ni punya topik. Hari ni punya topik yang mana saya nak cuba bantu usahawan-usahawan lah. Ramai usahawan-usahawan kita bila mana tak dapat cover dia punya expenses, bisnes pun gulung tikar, tutup kedai kan. Tapi ada satu metod yang mana bila kita invest, kita boleh gunakan kita punya hasil investment tu untuk backup bisnes kita. Sekiranya sale cantik, ambil contoh lah, kalau sale cantik, kita boleh gunakan keuntungan tu untuk upgrade company kita. Untuk upgrade company kita, untuk tambahkan lagi pelaburan ke apa, supaya company ataupun bisnes kita bertambah baik dari masa ke semasa. Okey, itu je nak sampaikan hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Invest, seek and relax. Before You.